الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. InsyaAllah pada malam ini kita sambung lagi perbincangan kita daripada kitab Huraian Hadis Geoeskatologi. Kita masuk pada bab yang kedua daripada bahagian zon barat yang bertajuk Mesir. Muka surat 273. Sebagaimana yang kita sebut sebelum ini, Mesir merupakan salah sebuah negara yang terletak daripada arah barat pada pusat bumi yang perlu untuk diiktiraf oleh orang Islam, iaitulah Makkatul Mukarramah. Walau bagaimanapun, dunia mengenali Mesir sebagai sebuah negara timur, atau lebih tepatnya disebut sebagai negara di wilayah Timur Tengah. Mesir merupakan negara yang berada di sebelah barat Mekah. Negara transkontinental ini berada pada dua benua berbeza, iaitu Asia dan Afrika. Kalau kita tengok pada peta Mesir, tak banyak mana negara-negara yang berada di pertemuan dua benua. Antara negaranya adalah Mesir. Mesir bahagian Kairo, Alexandria, Tahirah, Alexandria, Mansurah dan negara wilayah-wilayah ataupun daerah-daerah negeri-negeri yang terkenal dalam Mesir ni kebanyakannya duduk pada benua Afrika, manakala sikit saja yang berada di sebelah Asia, iaitulah semenanjung Swiss. Dia berbeza dengan Turki. Turki juga negara yang berada pada dua benua, tapi yang banyaknya adalah di sebelah Asia. Sedikit sahaja yang berada di sebelah Eropah. Antara kedua benua ini, iaitu Afrika dan juga Asia, terdapat sebuah terusan buatan manusia, dikenali sebagai terusan Swiss, yang sangat penting bagi menghubungkan barat dengan timur melalui jalan laut. Di mana terusan ini dia belah tanah Mesir sehingga dapat menghubungkan antara Laut Mediterranean dengan Laut Merah. Mesir disempadani oleh Libya di sebelah barat. Sempadan Mesir di sebelah barat adalah Libya. Sudan di sebelah selatan, sepatutnya di sebelah selatan. Dan Palestin di sebelah timur. Pintu masuk, satu-satunya pintu masuk ke Gaza adalah melalui semenanjung Sinai, ataupun disebut sebagai pintu Rafah.
Ia berada di semenanjung Sinai, Mesir. Ia juga berkongsi Laut Merah dengan Arab Saudi dan Jordan di sebelah timur. Mesir terkenal dengan peninggalan sejarah yang hebat. Bila sebut Mesir, kalau kita nak baca tentang sejarah dunia, kita tak boleh nak pisah daripada Mesir. Sudah pasti semua mengenali Firaun dan juga piramid yang terletak di sana. Kita daripada kecil lagi, kita duk tengok cerita Aladdin contohnya. Dalam cerita Aladdin tu ada. Dia tunjuk unta, dia tunjuk piramid. Itu semua terletak di Mesir. Dan juga pakaian seperti Firaun. Ini banyak dah kita tengok. Itu semua sejarah yang terletak di Mesir. Sepanjang sejarah, Mesir telah diperintah oleh berbagai kerajaan. Selain daripada kerajaan Mesir itu sendiri, kerajaan Firaun, kerajaan berbangsa Qibti, Mesir juga telah dijajah oleh banyak bangsa-bangsa yang lain, meliputi bangsa Rom, Greek, Parsi, Arab, Fatimi, Ayyubiyah, Uthmaniyah, British dan juga Nubian. Ini negara-negara yang pernah memerintah kawasan Mesir selain daripada penduduk asal Mesir, itulah kaum Qibti. Mesir memiliki catatan sejarah terpanjang bermula kurun ke-6 sebelum Masihi lagi. Kalau ikut rekod sejarah yang pernah tercatat, tertulis, yang dapat diarsipkan pada hari ini adalah sejarah Mesir. Bermula kurun ke-6 sebelum Masihi lagi, sejarah tamadun. Mesir purba terkenal dengan kemajuan tamadun dari sudut penulisan, binaan, pertanian dan sebagainya. Mesir ini hebat. Sehingga kan piramid itu disebut sebagai the 7 wonders of the world. 7 perkara paling ajaib di dunia. Ajaibnya piramid ini kerana ia dibina tanpa mengguna satu pun semen. Semuanya adalah susunan bongkah-bongkah batu. Batu yang sangat besar. Yang pengkaji-pengkaji hari ini hairan. Bagaimana batu-batu ni boleh dipindahkan ke satu tempat yang dikatakan sumber batu-batu ni sangat jauh daripada tempat binaan piramid tu. Dan yang kedua, jentera apa yang dipakai untuk susun? Kalau ikut catatan sejarah, Firaun telah kerah hamba-hamba dia untuk membina piramid itu. Tidak sedikit yang mati kerana nafsu membina bangunan. Tapi tidak dinafikan, seni bina piramid itu sendiri adalah seni bina yang hebat. Tuhan kekalkan sehingga ke hari ini. Binaan-binaan tersebut bertujuan untuk memberi ibrah kepada manusia. Sehebat mana pun sesuatu tamadun itu, sehebat mana pun sesebuah pemerintahan itu, akan tiba masanya ia akan jatuh. Hanya tinggal binaan-binaan tanpa ada lagi pemerintah-pemerintahnya. Tuhan berjaya dan Tuhan mampu untuk melakukan apa saja kepada mereka yang memiliki kuasa yang sehebat mana pun atas dunia ni. Kerana kuasa Tuhan lebih hebat daripada kuasa manusia. Secara rasminya,
Mesir dibuka oleh umat Islam pada zaman Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu. Mesir bertukar pemerintahan daripada Roman Byzantine kepada pemerintahan Islam di bawah pimpinan Sayyidina Umar Al-Khattab sebagai khalifah. Walau bagaimanapun, utusan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah sampai pada zaman baginda lagi, iaitu selepas peristiwa Sulhul Hudaibiyah tahun ke-6 Hijrah. Bermula sejarah Sulhul Hudaibiyah ni adalah satu titik berubahnya cara dakwah Nabi, ataupun luasnya, bermulanya era baru perluasan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sebelum daripada Sulhul Hudaibiyah, kita akan nampak dakwah Nabi hanya berlega di sekitar orang-orang Arab sahaja. Tapi setelah daripada perjanjian Hudaibiyah, perjanjian yang menunjukkan sahaja melibatkan orang Islam Madinah dengan musyrikin Quraisy, tetapi juga turut melibatkan beberapa kabilah yang bertahaluf sama ada dengan Islam ataupun dengan musyrikin Quraisy, yang membawa kepada gencatan senjata dan orang Islam aman daripada diancam peperangan. Membolehkan orang-orang Islam untuk memperluaskan lagi dakwah mereka tanpa diganggu keluar tanah Arab. Mesir ni bukan tanah Arab. Mesir ni bermula pada zaman Sayyidina Osman, apabila orang Arab memerintah. Malun bahasa rasmi, bahasa pentadbiran pada ketika itu mesti ikut pemerintah. Lalu orang-orang Mesir belajar bahasa Arab, ini berlaku pada disebut sebagai asimilasi, perubahan. Orang-orang Qibti, bangsa asal Qibti, belajar bahasa Arab, lalu bertukar hari ini jadi bangsa Arab, dan Mesir hari ini termasuk sebuah negara yang berdaftar sebagai anggota Liga Bangsa Arab. Jadi selepas tahun 6 Hijrah, Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah utuskan utusan-utusan dia, surat-surat dakwah, surat-surat menyampaikan Islam telah sampai ke Mesir. Yang pada ketika itu Raja Mesir adalah Al-Muqayqis, orang Rom, Gubernur Rom yang diperintahkan untuk menjaga Mesir pada ketika itu. Bukan setakat itu, malah baginda sallallahu alaihi wasallam menghubungkan bangsa Mesir dengan Quraisy. Nabi bangsa Mesir, dia membina hubungan dengan orang Quraisy melalui hubungan dengan gundiknya, dengan Maryah binti Syam'un Al-Qibtiyah, berketurunan Koptik, yang dihadiahkan oleh Raja Mesir Al-Muqayqis. Raja Mesir dia ramai gundik macam hamba perempuan lah. Disambut baik. Mesir antara negara yang tidak membalas utusan Nabi dengan kasar. Disambut baik diplomat Nabi, bahkan membalas kunjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kunjungan utusan Nabi lah, Nabi tak pergi pada zaman tu dengan menghadiahkan gundik. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu gundik ini adalah bangsa asal Mesir, iaitu bangsa Qibti. Tapi pada ketika itu bangsa Mesir sedang dijajah oleh orang Rom. Nabi melihat ada potensi politik dan dakwah yang baik apabila Nabi mengambil Maryah binti Syam'un ini sebagai salah seorang gundik, ada kata sebagai isteri. Hasil perkongsian hidup mereka dikurniakan zuriat bernama Ibrahim. Ibrahim ni satu-satunya anak
Nabi SAW yang bukan daripada Sayyidatina Khadijah. Nah, orang lagi daripada Sayyidatina Khadijah. Nabi SAW memuliakan penduduk Mesir melalui sabdanya. Stausu bi ahli Misra khaira fa inna lahum nasaban wa sihra. Berbuat baiklah terhadap penduduk Mesir. Nabi suruh buat baik dengan orang Mesir. Walaupun orang Mesir ni boleh dikategori antara orang-orang Arab yang ganas lah. Orang duduk Mesir, orang yang pernah belajar Mesir, orang pernah ziarah Mesir, tahulah warna perangai Arab Mesir. Orang Arab Saudi ni boleh kata kasar dah. Tapi kasar lagi orang Mesir. Orang Mesir bukan sahaja kasar dari sudut pergaulan dia, tubuh dia sendiri pun kasar. Boleh kata orang puan dia pun lebih besar daripada orang lelaki kita. Orang Mesir ni. Jadi Nabi pesan, kena buat baik dengan orang Mesir. Layan orang Mesir dengan baik. Kerana mereka memiliki pertalian nasab dan juga sabit dengan Rasulullah SAW. Ini hadis riwayat Muslim. Pertalian nasab adalah melalui Siti Hajar, ibu Nabi Ismail bin Nabi Ibrahim alaihi wassalam. Jadi Nabi, kalau kita baca sejarah Nabi Ibrahim ada dua orang isteri yang kita bisa dengar. Sebenarnya 3. Jadi yang popularnya 2 lah. Pertama sekali, isteri dia Siti Sarah, Sayyidatina Sarah, yang menjadi isteri dia sejak daripada Nabi Ibrahim duduk di Babylon, Iraq. Apabila dia ni disuruh, diperintah oleh Allah untuk berhijrah, dia pun lari. Dalam perjalanan dia ni nak sampai ke Palestin, dia pernah pergi sampai ke Mesir. Dan berlaku satu peristiwa di mana isteri dia ingin dirampas oleh Raja Mesir. Tapi berlaku mukjizat. Allah berikan kepada Nabi Ibrahim sehingga mampu untuk melindungi isteri dia itu daripada dirampas ataupun diapa-apakan oleh tentera-tentera Raja Mesir ketika itu. Raja itu menjadi takut, lalu atas rasa bersalah, dia telah menghadiahkan kepada Nabi Ibrahim seorang hamba yang bernama Sayyidatina Hajar. Maka bila berkahwin dengan Hajar ni, bolehlah anak, nama dia Nabi Ismail. Lalu dibawa ke Mekah. Lahirlah daripada keturunan ni, Nabi Ismail pula, dia berkahwin dengan satu kabilah daripada Yaman. Lalu melahirkanlah bangsa Arab, bangsa Kanaan. Dan daripada darah Nabi Ismail inilah lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hubungan pertalian darah Nabi dengan bangsa Mesir itu ada. Manakala pertalian sabik ni dia tak ada pertalian darah, tapi dia jadi keluarga melalui perkahwinan. Maka Nabi juga ada pertalian sabik dengan bangsa Mesir ini melalui Maryah yang kita cerita tadi. Nabi SAW juga menyebutkan mengenai kelebihan Mesir. Fatahallahu alaikum ba'di fattakhadhu fiha jundan kathifa fadhalikal jundu khairu ajnadil ard. Qala Abu Bakar, walima dhaka ya Rasulullah? Qala innahum fi ribat ila yaumil qiyamah. Allah akan membuka Mesir kepada kamu selepas ketiadaan. Nabi tahu, Nabi diberi wahyu bahawa Mesir ni akan dibuka oleh orang Islam. Ini juga salah sebahagian daripada hadis akhir zaman. Itulah hadis yang berlaku selepas kerasulan Nabi, dan ianya menjadi salah satu tanda kiamat. Ia berlaku pada zaman Sayyidina Uthman, kita cerita tadi, Sayyidina Umar
maka ambillah mereka sebagai tentera yang ramai. Ini silap terjemahan. Sepatutnya mereka telah diambil untuk menjadi tentera Islam dengan jumlah yang ramai. Memang sesuai orang Mesir ni jadi tentera kerana fizikal mereka yang besar, yang perkasa. Ini kerana mereka adalah tentera terbaik di atas muka bumi. Abu Bakar radhiyallahu anhu bertanya, "Kenapa wahai Rasulullah? Kenapa kamu kata tentera terbaik? Adakah kerana sahih semata-mata kita boleh kata tentera terbaik?" Jawab baginda sallallahu alaihi wasallam, "Sesungguhnya mereka berada pada posisi riba sehingga ke hari kiamat." Hadis riwayat Darqutni. Berada pada posisi riba bermaksud berada pada posisi berjaga-jaga. Berada pada posisi bersiap siaga sentiasa. Kerana sejak Mesir dibuka, negara tersebut tidak pernah aman daripada konflik. Ini antara negara yang sering bergolak sejak daripada berada di tangan orang Islam. Di zaman Sayyidina Osman, Mesir telah diserang pihak Byzantine dan juga Nubians. Pihak Byzantine ni, dia berpusat daripada Turki ketika tu. Bila Islam boleh buka kota tu, kota Mesir, diserang balik nak rampas Mesir. Zaman Sayyidina Osman. Juga berlaku serangan daripada pihak Nubians. Mari daripada sebelah Libya. Mari pada sebelah Sudan. Dan juga Muhammad, Gubernur Mesir di zaman Sayyidina Ali. Masuk zaman Sayyidina Ali, Sayyidina Osman berjaya mengatasi benda tu. Mari zaman Sayyidina Ali, Gubernur pada zaman tu iaitu Ashta An-Nakhai. Dan juga Muhammad bin Abu Bakar dibunuh oleh tentera Muawiyah bin Abi Sufyan yang ketika itu menjawat jawatan Gubernur Syam. Muhammad bin Abu Bakar ni anak Sayyidina Abu Bakar. Dia diperintahkan untuk jaga Mesir pada ketika itu. Tapi pada zaman Sayyidina Ali, Muawiyah ambil tindakan sendiri dengan memerangi umat Islam yang berada di Mesir juga. Berlaku kekacauan yang amat dahsyat ni, zaman fitnah pertama selepas kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Peperangan sesama Islam. Jadi Muawiyah bunuh Ashta An-Nakhai dan juga Muhammad bin Abu Bakar kerana kedua Gubernur Mesir tersebut terlibat dalam pembunuhan Sayyidina Osman. Mereka, Muawiyah bin Abi Sufyan ni, dia mendapat maklumat bahawa walaupun pada hari kejadian, hari kematian Sayyidina Osman dibunuh oleh tentera Islam daripada Mesir itu, mereka berdua ni tak ada. Tapi mereka berdualah yang dikatakan oleh Muawiyah sebagai orang yang mempengaruhi pemerintah, golongan-golongan yang pemberontak ini. Sehingga pergi ke Mekah, pergi ke Madinah untuk membunuh Sayyidina Osman. Tapi itu riwayat. Banyak kalau kita baca riwayat ni, ulama'-ulama' terlalu banyak pandangan. Yang kata begitu, yang kata begini tentang riwayat pemerintah. Dan antara yang baik untuk kita baca, kitab Al-Awasim Minal Qawasim. Itu adalah kitab yang baik untuk kita faham zaman fitnah. Disaring balik riwayat-riwayat. Yang moden sikit kita boleh baca Khulafa' Ar-Rashidah. Minal Istikhlaf ila Istishhad. Karangan Dr. Abdul Fatah Salah Al-Khalidi. Itu juga buku yang baik untuk dibaca bagi memahami. Ataupun dalam bahasa Melayu, untuk guru kita ada tulis pemerintahan zaman Sayyidina Osman, sampailah kepada kesyahidan dia. Kemudian rentetan daripada kematian itu, Sayyidina Ali mewarisi pemerintahan dalam keadaan yang kucak-kacir. Ini direkodkan dalam buku Khulafa' Ar-Rasyidin, Fiqh Siasah yang untuk guru kita tulis tu, ada berkenaan dengan pemerintahan Sayyidina Osman dan pemerintahan Sayyidina Ali.
Dua-dua buku sudah siap. Buku Sayyidina Osman sudah dijual, buku Sayyidina Ali ni boleh dapatkan nanti. Akan dilancarkan. Jadi di zaman kelemahan Abbasiyah pula, Mesir telah ditakluk oleh Bani Fatimiyah. Orang Islam juga, Bani Fatimiyah ini adalah daripada jalur-jalur Ahlul Bait. Keturunan Sayyidina Hasan dan juga Sayyidina Husain. Tetapi mereka telah menyeleweng daripada manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah sehingga membentuk jalur yang disebut sebagai Syiah beraliran Fatimiyah. Digelar dengan nama Fatimi. Ini siapa? Sebagai rekod sejarah lah. Lalu membentuk pertembungan dengan khilafah di Baghdad. Bila dia ditakluk oleh Bani Fatimi, maka Abbasiyah ketika itu, Bani Abbas, mereka ni telah mewujudkan wilayah autonomi. Dah ikut, tidak berbai'ah kepada khilafah yang sah. Dia telah membentuk khilafah sendiri. Dia panggil Fatimiyah, Khilafah Al-Fatimiyah di Mesir. Dan selepas tu dia luahkan lagi pemerintahan dia pergi ke Libya Maghribi, Afrika Utara. Salahuddin Al-Ayyubi mari, zaman kelemahan Abbasiyah ni juga terbentuk satu lagi dinasti di tanah jajahan Parsi pada ketika itu, iaitulah dinasti Ayyubiyah daripada keturunan Kurdi. Dan apabila dia berjaya untuk meluaskan dinasti dia ni, lalu dia pergi dalam misi untuk menyatukan orang Islam. Bukan sahaja dia berjaya mempengaruhi orang Islam di Baghdad, di Iraq, dia pergi lagi menuju ke sebelah barat, lalu menyatukan orang Islam yang berada di Mesir sebelum membuka Palestin daripada tangan tentera Salib. Jadi pada zaman itulah Sayyidina Salahuddin Al-Ayyubi ni mengubah kembali walak dan bai'ah orang Islam kepada Khilafah Abbasiyah di Baghdad. Dan pada ketika itu, khutbah Jumaat, biasakan khutbah Jumaat ni antara doa yang dibaca adalah doa memohon kebaikan kepada pemerintah. Kalau tempat kita ni kepada raja-raja lah. Dia duduk baca sokmo. Lalu teks khutbah yang disediakan oleh kerajaan tu ada sokmo. Suruh baca kebaikan untuk raja kita, Sultan Terengganu dan juga Sultanah, juga Waliul Ahad, putera mahkota, raja muda. Jadi zaman Mesir di bawah Fatimiyah ni didoakan kebaikan kepada Khilafah Fatimi. Tapi mari zaman Sayyidina Salahuddin Ayyub berjaya bukan dengan senjata, tapi dengan toleransi dan juga interaksi ilmiah, dakwah, hingga menyebabkan orang-orang di sana kembali memberi bai'ah kepada Abbasiyah di Baghdad, Iraq. Di akhir zaman Osmaniyah, sebelum Osmaniyah jatuh, Mesir dijajah oleh Perancis dan menyaksikan siri-siri jihad yang pelbagai oleh bangsa Qibti daripada penjajah. Kita tengoklah banyak pertembungan melawan penjajah. Mesir ni antara yang terkenal, antara penjajah yang terkenal, Lord Cromer. Lord Cromer ni penjajah yang banyak menulis catatan-catatan. Yang banyaklah kalau kita baca buku-buku Ikhwanul Muslimin, dia banyak kritik benda yang Lord Cromer bawa. Contoh dikata ni benda gerakan pembaharuan, gerakan pembaratan, gerakan
Dia panggil mustashriqin, orientalis. Orientalis yang mari untuk ubah pemikiran menjadi ke arah barat, westernization. Mustaghribin. Jadi Mesir ni dijajah oleh orang-orang Perancis. Setahun 1928. Zaman Osmaniyah jatuh secara rasminya tahun 1924. Tapi tahun dijajah Osmaniyah Mesir ni sebelum tahun 1916, 1915 hari itulah mereka ni dijajah. Tahun 1928 muncul gerakan Ikhwan Muslimin yang diasaskan oleh Imam Hassan al-Banna. Malangnya pemerintah Mesir, orang Islam, tidak bersetuju dengan orientasi gerakan tersebut sehingga membawa kepada penahanan dan pembunuhan ramai pemimpin Ikhwan Muslimin, termasuk pengasasnya sendiri. Imam Hassan al-Banna juga antara yang syahid, ditentang ataupun dibunuh oleh pemerintah Mesir yang tidak senang dengan gerakan Islamisasi. Gerakan yang bawa supaya Mesir ni kembali kepada Islam. Mesir tidak lagi menjadi barwa kepada penjajah Perancis. Tidak lagi menganut fahaman sekular, tapi kembali kepada Islam. Ini gerakan yang dibawa oleh Imam Hassan al-Banna yang mengakibatkan bukan beliau sahaja, tapi ramai di kalangan anggota-anggota Ikhwan Muslimin yang dibunuh sama ada ke tali gantung ataupun ditembak sehingga mati. Ketika Israel diisytiharkan oleh PBB sebagai sebuah negara yang sah pada tahun 1948, negara-negara Arab sekitar termasuk Mesir telah mengambil tindakan menyerang Israel sebagai sebuah bentuk protes. Mesir, Jordan, Syria serang. Tapi tak mampu pada ketika itu kerana Israel di-backup oleh British. Di-backup oleh Amerika. Tahun 1967, sekali lagi perang antara Arab Israel tercetus atau lebih dikenali sebagai Perang 6 Hari. Perang ini menyaksikan kekalahan negara-negara Arab sehingga Bukit Golan milik Syria dan Semenanjung Sinai milik Mesir jatuh ke tangan Zionis. Pada zaman ni, Mesir jatuh ke tangan Zionis di bahagian Semenanjung Sinai yang kita kata sebelah Asia. Jadi Israel dia boleh tawan Palestin bila berlaku perang 6 hari tahun 1967 ni, Israel berjaya meluahkan pemerintahan dia, rapah tanah Mesir pula, jadi kehaluah. Tapi tahun 1973 berlaku perang disebut Perang Yom Kippur. Perang Arab Israel juga berlaku kali kedua lepas pada itu, yang menyaksikan Israel tidak mampu lagi bertahan lama, lalu diadakan perjanjian selepas pada itu. Perjanjian Camp David, perjanjian Madrid, perjanjian Oslo, yang memberikan balik Semenanjung Sinai kepada Mesir sampai ke hari ini, dengan syarat Mesir tidak lagi menyerang Israel. Mesir mesti menjadi rakan sekutu kepada Israel. Mungkin peristiwa paling terkini yang masih berdarah lukanya adalah penggulingan Presiden Mesir yang sah, Muhammad Morsi, pada tahun 2013. Beliau sebelum ini telah dipilih oleh majoriti rakyat melalui pilihan raya paling aman dan adil dalam sejarah Mesir. Tak pernah sejak Mesir ni berubah menjadi negara demokrasi, tak pernah berlaku pilihan raya yang lebih bersih daripada tahun berbanding pada tahun 2013 ni. Banyak penipuan, banyak penyelewengan semata-mata nak naikkan pemerintah-pemerintah. Mesir juga berlaku banyak beberapa kali penggulingan kuasa. Sehinggalah berlaku penggulingan selepas presiden sebelumnya, Hosni Mubarak jatuh dilanda Arab Spring tahun 2011-2012, dia jatuh, maka rakyat menuntut kepada demokrasi yang lebih adil.
Beri kebebasan kepada rakyat yang layak untuk mengundi. Tak ada penipuan. Maka tahun 2013, tak ada langsung penipuan. Ikhwan Muslimin atas tiket Free and Justice Party, Hizbul Hurriyah wal Adalah, telah berjaya untuk memenangi kerusi terbanyak di Parlimen Mesir, lalu mencalonkan Dr. Muhammad Mursi, seorang doktor perubatan, sebagai presiden. Dia anggota parti FGP dan juga anggota Ikhwan Muslimin. Tapi tak sampai setahun, 2013, dia digulingkan oleh tentera yang dia lantik sendiri, yang sampai hari ini menjadi Presiden Mesir, Muhammad As-Sisi. Beliau kini, tahun buku ni kita tulis ni, tahun 2018, berdepan hukuman gantung sampai mati atas kesalahan yang sengaja direka-reka. Kalau ikut pertuduhan-pertuduhan yang diberikan kepada Muhammad Mursi ni, sangat tidak logik. Jadi sebab itulah perbicaraan ni sangat lama. Ditangkap pada tahun 2013, 2018 dah nak jatuh hukuman lagi. Sehinggalah dia sendiri diserang dengan penyakit kerana diseksa dalam penjara sangat dahsyat. Makanan dia jatuh, tubuh dia susut. Dia masih bertahan lagi dalam mahkamah, dia tak kalah dengan hujah. Tapi belum sempat mahkamah memutuskan dia bersalah dengan sebenar ataupun tidak. Dia telah gugur syahid dalam penjara pada tahun 2020. Hari ini Mesir terlibat dengan perjanjian terbesar abad. Perjanjian yang disebut sebagai Deal of the Century, mengenai pelan damai antara Palestin Israel. Pelan damai Israel Palestin ini berlaku sejak pada tahun 1948 lagi. Tapi perjanjian yang paling besar yang menelan belanja lebih 40 bilion telah dipelopori oleh Presiden Amerika pada tahun 2018 tu. Sebenarnya pada tahun 2016 lagi, awal-awal dia naik ni, dia sudah merancang satu pelan damai bagi menghentikan konflik antara orang Islam dengan orang Israel di Palestin. Pelan dia ni pelan yang mega, pelan besar. Menelan belanja lebih 40 bilion USD. Juga melibatkan negara-negara sekitar, Jordan, Mesir, Arab Saudi. Mengikut rancangan perjanjian ini, Palestin dan Israel masing-masing akan diberikan kemerdekaan melalui kaedah solusi dua negara, iaitu two-state solution. Idea two-state solution ni daripada PBB lagi dah diakak, tapi tidak boleh diterima. Kerana orang Islam, yang pertama orang Islam itu memang tak boleh nak serah walau seinci pun tanah kepada orang Israel. Kerana mereka masuk secara penjajahan. Mereka rapah kuasa. Tapi dalam waktu yang sama, orang Israel juga tak setuju two-state solution ni. Orang Israel pun tak ambuh. Kerana yang paling penting sekali, mereka berebutkan satu wilayah dinamakan Baitul Maqdis. Dalam Palestin tu ada wilayah nama Baitul Maqdis. Di Baitul Maqdis inilah ada Masjidil Aqsa, tempat Nabi diisrakan. Jadi masing-masing berebut. Buatlah macam mana pelang pun, tak ada orang yang akan puas hati. Nak bagi dua Palestin tu. Bukan mereka berebut tanah Palestin tu semata-mata. Tapi Israel lebih menghendaki untuk menduduki Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa. Dan orang Islam haram untuk serah kan. Kerana itulah tanah suci orang Islam yang ketiga selepas Mekah dan juga Madinah.
Selepas Kaabah juga Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa adalah salah satu di antara 3 masjid yang Nabi perintahkan untuk kita ni bersungguh-sungguh untuk melakukan ibadat padanya, kerana pahala melakukan ibadat di 3 buah masjid ni lebih banyak daripada tempat-tempat lain. Jadi kita tak nak serah mudah-mudah kepada orang tu yang menyebabkan kita tidak mampu untuk pergi lagi sembahyang. Ada idea Israel, dia akan runtuhkan Masjid Al-Aqsa. Nak dirikan di atas runtuhan Masjid Al-Aqsa ni kuil Nabi Sulaiman, kuil bangsa Yahudi, kuil agama Yahudi. Maka itu haram bagi orang Islam surah. Walaupun isi perjanjian ni masih bersifat sulit, isi perjanjian two-state solution ni, terdapat sumber yang mendedahkan bahawa Israel akan mendapat bahagian timur dan tengah peta rebutan kedua pihak tersebut. Two-state solution ni dikatakan bahagian timur, bahagian tengah. Inilah kawasan Baitul Maqdis sebenarnya. Tapi mengikut perjanjian peace deal ni diberi kepada Israel. Sementara Palestin, kalau dia nak jadi negara berdaulat, dia kena duduk tanah lain. Dia tak boleh duduk tanah yang sama dengan Israel ambil dah ni. Maka diberikan bahagian timur. Bahagian timur ni kawasan Semenanjung Gaza. Dengan pertambahan wilayah di Semenanjung Sinai. Dia akan gabungkan Gaza tu dengan Rafah. Dia akan gabungkan dengan kawasan Semenanjung Sinai. Kaum Arab di tanah baru Israel. Sekarang ni pun di negara haram Israel itu bukan sahaja orang Arab ada di Gaza dan ada di tebing barat. Ada lagi di negara-negara yang Israel klaim negara dia. Ada lagi ramai orang Arab situ, dan itulah yang menjadi pejuang-pejuang yang sentiasa lawan pemerintah Israel. Israel tak pernah aman duduk situ. Akhirnya dia buat perjanjian ni nak suruh orang-orang Arab duduk di tanah yang menjatuh kepada pembahagian milik Israel ni untuk keluar belaka. Keluar belaka akan duduk di sama ada di sebelah Semenanjung Sinai tadi tu dan juga sempadan Jordan. Jordan akan berikan juga sedikit wilayah dia untuk penempatan semula orang Arab Palestin. Ini idea projek ini yang dikelalui oleh US dan dibiayai oleh Arab Saudi. PT bukan mari pada US. Ni hebat Donald Trump ni. Donald Trump ni dia orang bisnes. Dia tahu macam mana nak berbisnes tanpa keluar duit. Dia untung tapi duit tak keluar. Dia orang hebat. Dia terkenal dengan rancangan The Apprentice. Dia ajar orang untuk jadi usahawan, pelabur yang hebat. Rentetan dari sejarah perjuangan Mesir yang panjang dan cabaran semasa inilah mungkin membenarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa Mesir adalah bumi riba sehingga ke hari kiamat. Isu Mesir tak sudah lagi sampai hari ini. Mesir masih lagi diperintah oleh rejim kuku besi Al-Sisi. Walaupun Al-Sisi ini telah di-endorse oleh ulama-ulama Al-Azhar. Siapa ada ulama, dengan maaf, ulama-ulama Azhar yang telah masukkan nama Sisi ini sebagai salah seorang wali-wali Allah. Dia buat buku. Dia kata mesti wali Allah. Sebab apa? Sebab ulama Mesir ni, ulama Azhar yang ada hari ni, sebelum ni, siapa yang pilih untuk menjadi Syekhul Azhar dan barisan kepimpinan ulama Azhar ni, dibuat secara undian di kalangan sarjana-sarjana Azhar. Tapi ubah undang-undang baru, Syekhul Azhar mestilah mereka yang mendapat perkenan daripada Presiden Mesir. Maka sebab itulah kita boleh tengok orang yang menggulingkan kuasa, orang yang membunuh rakyat dia sendiri dalam peristiwa
Saurah di Raba'ah sangat terkenal lepas pada penggulingan Mursi. Itu adalah orang-orang Syekhul Azhar puji dia. Jadi tak pelik sebab mereka dipilih oleh pemerintah Mesir sendiri. Maka itu masih lagi berlaku penentangan demi penentangan. Walau tidak dinafikan hari ini, Ikhwanul Muslimin berada pada tahap yang sangat lemah. Kaum Muslimin tak berjaya lagi untuk menyusun kembali strategi untuk menakluk ataupun kembalikan Mesir itu kepada sebuah pemerintahan yang lebih diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Mesir hari ini menjadi salah sebuah negara yang sangat apologetik dengan Israel. Disebarilah dengan Arab Saudi, disebari dengan Dubai, dengan Oman, dalam proses nak normalisasi hubungan dengan Israel. Cuma Sisi ni tak berapa berani lagi sebab mendapat tentangan lah daripada rakyat. Sebab dia takut sebab dia sampai bila dia nak memerintah dengan ordinan tentera, kan tiba masa pilihan raya perlu berlaku. Dia takut pada rakyat ada ni dia tidak menyatakan sokongan sebagaimana Dubai dan juga Arab Saudi. Walau bagaimanapun dia masih lagi ada hubungan sulit dengan Israel. Hubungan sulit kerana dana, kerana duit. Arab Saudi letakkan syarat kalau nak duit dana, nak bajukan Mesir, maka adalah benda-benda antaranya iktiraf Israel. Ini cerita politik yang sangat panjang lah. Pejuang Mesir akan terus kekal sehingga tiba masa dunia berlaku peperangan dan tentera Islam terbahagi kepada beberapa pasukan di serata dunia. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innakum satajiduna ajnada jundan bisyam wa Bisra wal Iraq wal Yaman." Qalu faqir lana ya Rasulullah. Qala alaikum bisyam. Qalu inna ashabu masyiatin la nutiqu syam. Qala faman lam yutiq syam falyalhaq bi yamani fa inna Allah qad takaffala li bisyam. Sesungguhnya kamu akan mendapati terdapat beberapa pasukan tentera akan berlaku Nabi kata selepas ni terbentuk tentera-tentera Islam yang terasing antara satu sama lain. Pasukan di Syam, di Mesir, di Iraq dan Yaman. Nabi sebut sebagai contoh bahawa akan berlaku perpecahan di kalangan orang Islam. Hilangnya khilafah yang menaungi umat Islam seluruh dunia. Itu tak berlaku zaman Nabi. Nabi tahu benda itu akan berlaku. Menyebabkan orang Islam terpaksa berjuang di tempat masing-masing dengan jemaah masing-masing. Orang Islam tidak mampu lagi, tak ada kekuatan lagi untuk bersatu membentuk khilafah balik. Walaupun itulah cita-cita gerakan-gerakan Islam yang muncul di negara-negara ni. Ikhwan Muslimin di Mesir, PAH di Malaysia, Rafah di Turki, yang sebelum ni Indonesia ada Masyumi, sebelum ni ada Syarikat Islam di kawasan Nusantara ni, Jamaah Islami di Pakistan, macam-macam lagi gerakan-gerakan yang muncul ni. Dan gerakan-gerakan ini akan terus berjuang di mana bumi dipijak. Sehinggalah Nabi kata akan terbentuk beberapa tentera. Sebagai contoh Nabi sebutlah di Syam, di Mesir, di Iraq, di Yaman. Maka sahabat pada ketika itu tidak tahu sahabat ni bila berlaku peristiwa ni. Cuma sahabat tanya Nabi. Sahabat tanya, kalau kami sempat, kami nak pilih yang mana? Tolonglah buat pilihan untuk kami. Maka Nabi kata, alaikum bisyam. Kalau kamu masih ada, kamu mesti menyertai tentera Syam. Sebab tentera Syam ni, macam kita baca sebelum ni, itulah tentera induk umat Islam.
yang akan menyaksikan Imam Mahdi akan berada di sana, membentuk kamp pengkalan utama tentera Islam, dan akan turun juga di sana Nabi Isa alaihi salam. Nabi suruh pergi ke sana. Bala sahabat, kami orang susah, jalan kaki je. Tak ada kenderaan nak sampai Rino, tak mampu ke Syam. Nabi kata jika tidak mampu ke Syam, maka pergilah ke Yaman. Pilihan kedua. Pilihan kedua, pergilah menyertai tentera di Yaman. Tentera di Yaman juga tidak kurang hebat. Al-imanu fil Yaman wal hikmatu yamaniyah. Kita baca dah bab berkenaan dengan Yaman sebelum ini. Nabi kata pergi ke sanalah kalau mampu. Tapi Allah telah menjamin bagi aku. Mana Allah beri jaminan bahawa tentera di Syam ni akan menang. Tentera di Syam ni akan menjadi tentera induk. Ini hadis riwayat Bazzar. Maka Mesir termasuk salah satu tentera Islam yang disebut, diiktiraf oleh Nabi, membawa kebenaran, akan muncul untuk mempertahankan Islam. Nabi tak sebut menang ke kalah, tapi Nabi sebut akan muncul tentera, dan Nabi sebut juga Mesir adalah tanah ribatin ila yaumil qiyamah, tanah ribat sehingga ke hari kiamat. Itulah sedikit apa yang Nabi SAW sebutkan berkenaan dengan Mesir ini. Mudah-mudahan kita dapat sedikit sebanyak gambaran. Mesir hari ini masih ramai lagi rakyat kita, masih ramai lagi pelajar kita. Kalau kita ada cita-cita nak sambung belajar, antara yang masih terbuka pintu untuk belajar adalah di Mesir. Walaupun masih banyak lagi isu-isu politik dan keselamatan yang tidak selesai di sana. Jadi, kalau nak tengok Mesir, pergi habis belajar. Habis di sini lagi, boleh habis belajar di sana. Ambil kita belajar sambung Al-Azhar. Walaupun kita sebut politik di Azhar ni sudah cacat merbat, tetapi masih ramai lagi ulama-ulama yang ikhlas. Masih ramai lagi ulama-ulama yang berkualiti. Dan masih ramai lagi ulama-ulama yang menjadi anggota Ikhwan Muslimin yang menjadi tenaga pengajar di Mesir ni. Tapi secara rahsia lah. Segala apa yang baik datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang lemah, apa yang kurang datang kelemahan di sini, saya minta maaf banyak-banyak kepada salah dan silap. Aku qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.